Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله Wasikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedaya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni Allah pilih kita lagi sekali untuk duduk dalam suasana ketaatan, majlis ilmu, duduk dalam raudhah min riyadil jannah, dalam membahaskan perbahasan tentang kajian kitab Sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah, karya Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan hafizahullah ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, seluruh ahli keluarga beliau, tempatkan di kalangan orang beriman masuk dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga baginya menelusuri kitab kajian beliau. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, memelihara seluruh keturunan kita, menjadikan keturunan salih dan salihah, dan masukkan dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, meneruskan kajian kitab ini jemaah sekalian, dalam bab masih membincangkan pendahuluan. Kitab ini membincangkan tentang sifat 20, induk kepada perbahasan akidah. Sifat 20 Ummul Barahim, sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Dia ini akan membincangkan secara mendalam tentang sejarah bagaimana seusul. Kalau kita lihat bagaimana mulanya perbahasan sifat 20 ni, apatah lagi mutaakhir ini macam-macam pandangan yang mencuba dilontarkan tentang perbahasan sifat 20 ni. Ada yang mengatakan tentang perbahasan ni rekaan. Itu bagi golongan yang tidak sealiran. Namun bagi kita jemaah sekalian yang nak mendalami tentang akidah, ada kaedah. Apabila melihat kaedah, maka kaedah yang dibawa Imam Asy'ari Al-Maturidi ini dalam bab perbahasan sifat 20 yang dibawakan pula adalah Imam Sanusi rahimahullah alaih. Satu kaedah yang mampu memberikan kita insya-Allah kefahaman
yang mendalam tentang Allah SWT, dan kita nak memahami secara lebih terperinci, secara awam kita dah faham secara umum, namun tidak rugi dan malah menjadi kewajipan perkara yang menjadi asas kepada Islam itu adalah akidah. Dan akidah ni perkara yang mesti kita kena perbahaskan. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lum. Setiap hela nafas kita ni, Mas. Mudah-mudahan dengan kita perbahaskan akidah ini, amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah SWT dengan sempurna. Hari ini mungkin kita mengejar banyak dalam konteks beramal, namun amal yang banyak itu kita bimbang tertegak ataupun kita melakukan amalan yang banyak itu tidak berdasarkan kepada fahaman yang benar, ini akidah yang benar. Maka beramallah dengan dasar kita benar-benar mengenal itulah menjadi teras tunggak kepada setiap amalan. Sebab itu kalau duduk dalam majlis ilmu, amalan yang paling tinggi ni tak ada amalan lain dah. Gugur dah amalan yang lain, apatah lagi bincang bab tauhid. Dalam kita beramal seperti ada ilmu, bincang bab tauhid, lagilah wajib menjadi teras. Gugur yang lain, gugur habis. Kewajipan yang mana kerana tauhid ni menjadi teras tu, menjadi tunjang kepada perbahasan ilmu. Maka bila ada pengajian, bila ada perbahasan yang membahaskan tauhid, maka setiap mukallaf wajib untuk mendengar dan memahami. Kalau kita merasakan bahawa perbahasan tauhid itu perbahasan yang kita sudah tahu, ingat iblis kini sikap dia ataupun nasib dia berada dalam kehinaan. Walaupun sudah beramal, hina, Allah hina dia. Setara yang orang kata duduk dalam suasana yang menyangka sudah beramal dan sudah kenal, walhal rupanya nasib dia itu akhirnya berbeza. Ingat kisah iblis, maka kita pun akan ambil perhatian. Dan iblis ni jemaah sekalian, kita jangan salah faham, kita ingat dia alim. Tidak, dia hanya abid, dia beramal banyak, tapi dia tiada ilmu. Iblis tak ada ilmu, jemaah sekalian. Ilmu bermula dengan Nabi Adam AS, bukan bermula dengan iblis. Iblis, malaikat, Allah tak bagi ilmu. Betul, ilmu ni kedudukan tinggi. Ketika Allah nak jadikan manusia, Allah bagi tahu pada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Suratul Baqarah ayat 30. Ketika Allah SWT nak menjadikan manusia ni, Allah nak jadikan manusia, Allah bagi tahu depan para malaikat, dan termasuklah jin pun ada sekali waktu itu. Dan malaikat kata, tak cukupkah kami ni yang bertasbih, bertahmid kepada engkau? Mana kata dalam kejadian manusia ni, malaikat bertanya balik pada Allah. Dan Allah kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kau tak tahu apa yang aku tahu. Kemudian Allah mulakan, Allah mengajar Nabi Adam AS, suratul Baqarah ayat 31, dengan ilmu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah SWT mengajarkan Nabi Adam AS dengan ilmu, dan Allah suruh malaikat sebut balik. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Sebut balik apa yang telah Nabi Adam sebut tadi. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jika kamu orang yang benar. Maka malaikat pun jawab balik. Suratul Baqarah ayat 30.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di sinilah dalil menunjukkan malaikat tak ada ilmu, termasuklah jin. Yakni waktu itu iblis, kadang-kadang jin, termasuk semua sekali, jin dan malaikat. Dan malaikat mengakulah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tak boleh nak sebut balik, ilmu tak ada. Beramallah. Syarah bab wujud. Kita tengok alam ni sifat apa? Sifat ada ke dia ada? Kadang dia tengok alam saja ada. Dia tengok amal ni pun ada. Dia tak rasa amal dia ada kan. Betul kan ada orang beramal masih rongkak sombong kan. Dia ingat dia dah beramal, dia rasa tak payahlah beramal. Dia tak nampak amalan dia tu diadakan Allah. Bermula semuanya Khalik itu Allah, lawan pada Khalik makhluk, semua makhluk. Amal kita makhluk, diri kita makhluk, semua ciptaan. Allah menjadikan diri kamu dan Allah melakukan, menciptakan perbuatan kamu. Wala ta'mal. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan. Tapi kita hari ni bila tengok amalan nampak kita yang ada. Itu pun kadang orang pun salah. Sebab tu kadang orang lebih kejam amal daripada dia faham amal. Terutama dalam bab akidah, dia dengar sekali pun tak apa. Dia tak tahu impak kesan akidah tu yang main-main. Akhir zaman lagi dahsyat masalah. Sehingga kan apabila penghujung pada dunia ni, apa yang makin berat pada dunia ujung-ujung ni? Sifat keakuan tu. Sifat merasa diri ada tu makin melekat. Walhal penghujung patutnya, penghujung dunia nak kiamat kan, sepatutnya makin tertanggal lah ada tu. Ni dah, aku ni dah beramal banyak ni, makin rasa banyak amal. Dia berapa lama amal? Saya alhamdulillah istiqamah lah 20 tahun dah saya beramal ni. Jadi apa yang kita rasa beramal tu? Saya rasa saya dah beramal. Allah. Dia penghujung, makin hujung dunia tu makin habis. Ataupun makin kita lama hidup di atas muka bumi ini, makin rasa kekuasaan Allah. Walaupun kita boleh beramal non-stop, yang tak beramal lagi dah, tak tahu apa dia rasa. Lagi mungkin yang tak beramal, dia rasa dia ada hak untuk menentukan. Hari ni hari malas kan. Hari ni hari tak apa. Dia ada rasa dia ingat alam ni dia punya. Walaupun Allah tentukan dia, Allah telah tetapkan pada manusia boleh ada ikhtiar memilih. Nak datang ke, tak datang ke, nak buat ke, tak buat ke. Allah tentukan, Allah ciptakan ada pilihan. Manusia dia dapat benda tu. Makhluk lain tak dapat macam. Makhluk lain tak ada pilihan. Lembu jadi lembu lah. Di mana dia kalau dia makan rumput, rumput lah. Tak ada pilihan nak makan lain. Kita hari lagi boleh ada pilihan. Hari nak makan ni kari, besok nak makan chicken chop besok ni. Macam-macam pilihan. Makhluk lain tak ada. Tak ada pilihan. Manusia je Allah bagi kelebihan. Kat mana duduk pilihan tu? Akal. Allah bagi akal untuk memilih. Memilih tu perbuatan yang Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan benda-benda yang kamu perbuat ataupun setiap amalan. Amalan. Kata Al-Imam Baidawi mengatakan bahawa dia melihat amalan, Allah pun menjadikan amalan. Dalam ayat As-Saffat ayat 96 nak bawa contoh, nak syarahkan tentang penting tauhid mas sekalian. Bila kita tengok perbuatan amalan kita, apa kita nampak? Kalau di sini surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu. Dalam tafsir At-Tabari Al-Badawi Ibn Katsir, ketika mentafsirkan ayat tersebut, mereka tidak langsung menyentuh sebarang pandangan terhadap ni perbahasan ni. Saya petik Al-Wahdaniyah. Ni saya nak bawa pada pendahuluan dulu.
Tapi saya ambil dalil perbahasan ni sikit. Kalau ikutkan ni susunan pada wahdaniyah ni, sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Tapi saya nak kaitkan, bagaimana setara kita faham, kalau katalah, bila dengar tauhid, perbahasan tauhid, akidah, kita kena bagi perhatian 120%. Sebab bila kita kaji tengok, kemungkinan manusia dia tak faham bahawasanya amalan yang dia buat tu, itu juga termaktub dalam perkara yang diciptakan. Bukan dia mencipta, bukan kita yang berhasil mendatangkan dia. Oh, kalau aku datang ceramah ini hari tak jadi, kalau aku nak begitu tak jadi. Dia tak letak pada diri aku. Kalau daripada dalil ayat ini, ada dua perbahasan. Yang pertama, Imam Tabari pecah pada dua pengertian. Yang pengertian pertama, Allah SWT menjadikan kamu dan amalan kamu. Itu yang pertama. Allah jadikan kita dan amalan kita. Ini boleh tahajud, boleh baca Quran, boleh buat semua. Itu, bila kita nampak kita boleh beramal, itu Allah ciptakan. Allah yang buatkan untuk kita. Bukan kita buat sendiri. Tu ada orang beramal, bila tak kemas akidah, itu yang mendongak langit tu. Pandang orang semacam. Makin rasa banyak beramal, makin rasa amal banyak. Padahal, dalam ayat ni mengatakan Allah yang jadikan amalan kamu. Pecahan yang kedua daripada surah Safat 96, Imam Tabari menetapkan Allah SWT menjadikan kamu dan apa saja yang kamu buat akannya. Pertama, kupasan surah As-Safat ayat 96, saya nak kaitkan perbahasan ni. Pentingnya akidah, tauhid. Ini orang penting beramal saja. Dia tak ikat balik perbahasan. Dia kalau perbahasan tauhid tu tengah, tunggak tu. Keliling tu amal. Beramal lah macam mana? Alih tauhid balik. Beramal tauhid balik. Syarah balik tauhid. Beramal, dengar cerita perbahasan tauhid. Ya aku nak dengar ni. Aku nak mantapkan lagi. Dia bukan asyik galik dengan aku nak beramal ni. Aku nak beramal ni. Memanglah kita kena beramal. Tapi nak bagi tahu dalam kita beramal, apa yang kita nampak? Apa yang kita faham? Dengan pahaman akidah. Kalau ikut kepada surah Safat 96, kita dan amalan kita itu ciptaan. Allah yang ciptakan. Allah yang buat. Kita nampak dah diri kita Allah buat dah. Kita ni makhluk dijadikan. Masalahnya bila kita beramal, ni amalan ni aku yang buat pula. Walhal dalil mengatakan bahawa amalan pun Allah buat. Jadi makna kata, kita nak memahami bahawasanya alam ini seluruh makhluk tidak wujud sendiri. Tu nak kemas tu. Bila makhluk tak wujud sendiri, apa sifat yang ada pada diri kita? Bergantung dengan Allah. Baru datang kita rasa terima kasih, rasa tawaduk, rasa tunduk. Tak ada rasa tegak, aku dah beramal lah. Terasa, bila tak rasa itu adalah anugerah Allah yang ciptakan, percayalah mas sekalian, jangan terkejut orang banyak beramal makin sombong. Sebab dia nampak dia yang beramal. Padahal Allah kata, wa ma ta'malu, aku ciptakan amalan kamu. Ini gara-gara sebab apa mas sekalian? Sebab tidak mahu dan menghayati, memperhalusi tentang Allah. Tak payah banyak sifat 20 lah. Sifat nafsiah yang pertama je, al-wujud. Kalau kita lihat pada al-wujud dengan syarah yang ada, dengan syarah melihat wujud ni sifat nafsiyah. Kalau saya boleh buat gerak gambar rajah macam ni mas. Ada ni milik Allah. Nafsiyah. Apa nafsiyah? Hanya saja pada zat Allah. Lawan kepada ada, tiada. Tiada ni milik siapa? Allah letak kat siapa? Tiada. Makhluk. Jadi semua makhluk bersifat tiada. Termasuklah apa amalan kita, diri kita, apa yang kita buat ni semua makhluk. Okey. Bila Allah hanya saja bersifat ada, yang wujud hanya Allah. Yang wujud hanya Allah. Al-mawjud. Yang ada hanya Allah. Okey. Lawan kepada yang ada kita makhluk.
Nak memakai sifat ada tak boleh. Habis tu nak pakai sifat apa? Tiada. Tiada. Habis Ustaz, yang ada ni kamu rasa apa? Saya rasa ada lah. Boy. Patut jalan dongak langit sebab rasa ada. Habis tu nak rasa apa Ustaz? Tu yang datang mengaji. Saya dah hafal lah Allah ada. Memanglah kamu hafal Allah ada. Kamu faham ni tak? Saya nak faham. Kenalah syarah anda, kenalah ada perbahasan. Macam mana cara bahas? Maka kita ini jemaah sekalian diadakan. Kita hanya dizahirkan, ada tu pakai, tapi hanya pada luaran kulit. Hakikat pada ada, tidak pada kita, pada Allah. Jadi kita diadakan. Kalaulah kita diadakan, amalan kita ada sendiri. Diadakan juga. Rumah kita ni main hero kan, hero utama dalam hidup kita lah. Kita kan nak jadi spotlight sikit kan. Orang nak tumpukan kita kan, tak apa. Hero utama cerita itu diadakan, sifat dia tak ada. Alih amalan kita tak ada, diadakan. Rumah diadakan, isteri diadakan, semua diadakan. Bila diadakan, ingat siapa? Sepatutnya ingat Allah. Allah yang mengadakan amalan kita. Sebab tu jangan terkejut, ada orang yang beramal tak ingat Allah. Macam mana pula beramal tak ingat Allah? Dia ingat dia. Aku ada masa, aku ada apa dia, semua benda dia ada. Dia tak rasa yang ada hanya Allah. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal meletakkan al-mawjud, yang ada hanya Allah. Melangkah kita patutnya berjalan, celik mata kita, celik mata, aku diadakan. Sebab tu Nabi ajar hidup, Nabi ajar doa nak tidur dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Hidup dan mati dengan nama Allah, bukan dengan benda lain, bukan dengan perkara lain. Macam mana nak pegang setara ni Mas sekalian? Caranya kena selalu duduk dalam perbahasan tauhid. Ada saja perbahasan tauhid, bagi perhatian. Bukan sekadar amalan. Amalan ni jemaah sekalian, insya-Allah kita boleh, Allah boleh adakan. Tapi masalah ketika kita diadakan amal, kita tak sedar bahawa amalan itu sepatutnya membawa ingat kepada Allah, tetapi membawa kepada diri dia, membawa kepada diri. Sebab tu kadang ada yang beramal tetapi membawa kepada diri. Itu datang perbahasan ulama letakkan tasawuf, bersihkan hati. Tapi kalau dalam perbahasan akidah, kita dah jumpa dah perbahasannya. Sebab itu jemaah sekalian, dalam bab pendahuluan ni, Tuan Guru letakkan perbahasan sejak alam roh lagi. Kita alam roh, sebelum kita ada ke alam dunia ni, kita ada di alam roh. Manusia sudah mengaku dan bersaksi terhadap ketuhanan, yakni Allah SWT. Sebaik saja roh keturunan anak Nabi Adam AS dikeluarkan dari sulbi mereka sebelum dihantar ke alam dunia sebagai seorang manusia yang memiliki roh dan jasad. Peristiwa ini direkodkan di dalam kitab Al-Quran. Dalam suratul A'raf ayat 172, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita dah ditanya sebelum kita ada alam benda, ada amal, ada semua tak ada apa ni. Yang ada hanya Allah. Dan Allah ambil penyaksian kita, sekalian. Kita dah bersaksi di alam roh. Apa kita saksi? Apa kita janji? Allah tanya, adakah aku ni Tuhanmu? Maka
mereka menjawab. Kalau mereka ni bubuh kita lah. Sebenarnya kita yang menjawab tu. Dalam rohnya ramai-ramai tu, kita termasuk sekali dalam tu. Kita menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu. Allah kata, kita dah bersaksi dan melihat akan keagungan Allah Ta'ala. Kita dah bersaksi dah. Dan Allah kata apa? Kami lakukan yang demikian itu supaya di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Maksud di hari kiamat nanti tak ada dakwa-dakwi dah. Kenapa kami tak tahu? Tak ada. Kita telah diberi tahu. Kita telah diberi tahu. Baik. Maka kalau kita lihat iman sekalian, tujuan utama diceritakan manusia adalah untuk beribadat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana Allah SWT menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Surah Zariyat ayat 56. Tujuan manusia dan jin, jin dan manusia, atau manusia dan jin diciptakan dimaksudkan illa liya'budun. Al-mufassirin meletakkan liya'budun ni yakni hanya senyap untuk mengesahkan Allah Ta'ala dengan seluruh ibadah kita ni, nak mengesahkan Allah. Tugas kita ni Allah jadikan untuk mengesahkan Allah Ta'ala melalui dengan cara kita mengenal dia. Liya'rafun, nak mengenal. Macam mana kita nak mengesahkan tapi kita tidak mengenal? Kita hanya menyebut tapi tidak mengenal. Bagai contoh perbincangan kita awalan tadi, kita tahu Allah ada, tapi kita takut nak menyebut bahawa yang lain tiada. Takut maksudnya macam nak sebut macam mana Ustaz? Yelah Allah ada, tapi kita ni macam mana nak sebut? Macam mana nak sebut kalau tak kenal? Maka bila dah kenal, dah faham tentang melalui ilmu. Jadi pertama dengan ilmu, melalui ilmu yang benar, tepat dan jelas. Allah bersifat ada yang maha ada, makhluk tiada. Okey. Tiada ni bermaksud tiada kekuatan, tiada apa daya, tiada apa tenaga yang kuasa untuk menghasilkan suatu perkara. Memang bermula tak ada, ciptaan tak ada apa, kosong. Habis kita diadakan. Oh, diadakan. Bila dah ada, maka jangan nampak selain Allah, kena nampak yang bahasanya, yang berkuasa, yang ada hanya aku. Itu yang utama. Memang itulah tugas manusia. Maka beribadah kepada Allah SWT tidak akan berlaku kecuali dengan niat yang jelas, iaitu sengaja beribadat hanya kepada Allah. Beribadat ini tidak akan berlaku selagi mana niat kita tidak jelas. Kita beribadat ni, kata Tuan Guru tulis, sengaja, maknanya dengan rela. Kita datang solat, rela. Maksud masa apa masa rela? Bahawasanya yang ada hanya Allah, tak ada yang lain. Kita datang dengan rela. Bukan sebab ada senang, ada susah, ada masa. Tak. Ada Allah. Macam kita datang masjid kan, kita selalu orang ajak datang masjid. Macam mana kita ajak datang masjid? Atau macam mana kita datang masjid? Apa yang kita nak cakap ni? Kita sengaja datang sebab apa? Contoh, kita datang rumah mak. Datang rumah mak, macam mana nak ajak adik-beradik datang rumah mak? Ada tak kita ajak? Ataupun dia orang datang sendiri rumah mak? Ada juga adik-beradik yang tak berapa nak faham ni, nak kena beringat baru datang kan? Tapi yang dah tahu tu, datang rumah mak sebab apa? Dia sengaja datang kan? Kalau ada makan-makan baru datang rumah mak. Dah datang rumah mak satu je, sebab ada mak. Sebab ada mak kan? Ada mak. Kalau kampung dia jauh kan, dia balik tu sebab ada mak lah. Bila mak dah tak ada, dah meninggal, contoh ayah dah meninggal, mak ayah dah tak ada kan, kita pun jawab, dah tak balik dah kan? Mak ayah dah tak ada dah. Isyarat datang tu, sengaja datang sebab mak ayah ada. Bukan sebab kita ada masa, kadang-kadang kita sibuk pun. Tapi sebab mak ayah ada lagi, maka kita akan berusaha untuk balik adakan masa.
Kalau yang tak balik tu masuk dia anggap mak dia tak ada lah, sebagai contohlah. Isyarat dia macam itu. Makna kata kalau kita datang rumah Allah, sebab apa? Sebab Allah ada. Isyarat kepada Allah ada. So datang rumah Allah, sebab tu kerja datang rumah Allah ni kerja iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Man amana billah itu, amantu billah, kalau rujuk perbahasan al-wujud, Imam Abu Hanifah mensyarahkan al-wujud bil makna dengan maksud amantu billah, aku beriman kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal mensyarahkan al-wujud dengan maksud al-mawjud, yang ada. Aku beriman kepada Allah bahawasanya yang ada hanya Allah. Lalu kenapa datang masjid? Sebab Allah ada. Khalas. Ditanya pula, apa bukti Allah ada? Ada alam. Isyarat kepada kejadian alam ini. Dalam perbahasan al-wujud, kita akan nampak isyarat Allah adakan alam seluruhnya, menyatakan ada Allah, ada pemilik. Dan kita tidak boleh ada iktikad alam ni ada sendiri. Tak boleh. Apa pun teori sains yang terpakai, teori Big Bang ke apa, teori pun, walaupun teori itu nampak macam, oh ini dah bermulanya alam ini. Dah bermulanya alam ini tiada. Allah takdirkan ada dengan, adalah teori itu. Itu pun atas takdir Allah. Allah mentakdirkan alam ini ada. Dengan cara, contoh Big Bang, boom, jadi alam, kata. Itu di bawah kekuasaan Allah. Dia tak ada alam tu tiba-tiba ada ataupun ada sendiri. Tak ada. Sebab tu hati-hati kalau kita sebut alam semula jadi. Alam semula jadi tu memang adat kita sebut semula jadi. Tapi dalam hati kita kata Allah jadikan. Dia tak ada jadi sendiri. Nak faham tu pun kadang kita terkehil juga tu. Kita boleh terima alam Allah jadikan, tapi kadang-kadang kita tak terima amalan kita Allah jadikan. Kita nampak diri kita, aku yang susah payah. Bukti apa? Amalan tu kita cari duit pun amalan juga kan. Amalan tu bahasa Arab, amal bahasa Melayu, perbuatan. Kita pergi cari duit, dalam bank ada ratus-ratus juta, atau kita nak cari duit, amalan kan. Niat pula cari duit tu pula nak pahala, amalan tu. Nah, kita beriktikad bahawasanya duit tu tak boleh ada sendiri. Tak boleh. Siapa nak adakan? Kita. Mana boleh. Kalau kita adakan duit, tak payah susah payah dah tuan-tuan. Kita kerja pagi, petang, siang, malam sampai tak ada masa, sampai tak nampak tanah tuan-tuan. Matahari pun tak nampak. Pergi gelap, balik gelap. Sebab apa? Sebab bukan kita jadikan duit. Kalau kita jadikan duit, tak payah kerja tuan. Duduk je. Kun fayakun. Dah ada dah duit. Tak kerja ke? Saya cop duit. Duit saya tanam kat belakang. Kita bekerja tu asbab. Itu pun ketentuan Allah. Allah tentukan kita untuk bekerja. Tapi mendatangkan duit, mendatangkan hasil Allah. Dua-dua, kerja pun Allah tentukan, hasil pun Allah tentukan. Bila begitu, kita pun iktikad, oh bahawasanya yang ada hanya Allah. Jadi aku kena rela beribadat. Aku tak boleh beribadat berkira-kira. Mentang-mentanglah kita sibuk, macamlah kita yang urus semua benda. Walhal Allah uruskan kita. Allah yang uruskan kita. Kita mana nampak depan belakang kita? Baca ayat kursi tuan-tuan. Yang depan belakang siapa nampak? Allah. Allah hanya bagi kita kelebihan sikit. Manusia ada akal, dia ada akal. Bolehlah berusaha sikit. Dah rasa macam, sibuk lah. Nak sibuk lah. Sibuk lah. Allah macam dia urus semua. Padahal Allah yang memerhatikan dia, membantu dia. Nak bagi masa dengan Allah. Dan nak memikir pasal Allah pun malas. Apa maksud malas? Tak nak fikir pasal penciptaan langit, bumi. Ingat Allah jadikan sia-sia. Buat tak tahu kadang-kadang kan. Contoh. Ni cara ngaji akidah tuan. Kita ada semangat. Sampai kita syarahkan, kita kait dengan hidup kita. Sebab di sini mengatakan beribadat tidak akan berlaku kecuali dengan niat yang jelas. Yakni niat kita beribadat sebab apa? Lillah. Sebab Allah.
Tak boleh sebab lain tuan. Habis Ustaz, kalau dapat apa beribadat, mudah-mudahan murah rezeki, murah itu, jaga-jaga niat dalam niat tu. Habis Ustaz, kalau nak murah rezeki, nak apa-apa tu, Allah ajar dah, doa lah, minta. Bukan kamu beribadat sebab nak senang. Tak ada. Habis Ustaz, dia tak solat, boleh senang. Yelah Allah bagi. Allah bagi dengan cara istidraj. Tanggung lah. Kita berapa ramai beribadat dengan harapan boleh jadi senang. Salah lah. Salah tujuan tak? Sedangkan kita beribadat sebab Allah. Allah je yang ada. Datang sebab Allah ada. Kenapa kita datang kerja? Sebab bos ada. Sebab kalau bos tak ada. Dan walaupun bos tak ada, bos telah bagi tugas. Jadi bos tetap ada. Maka bagi gaji, datang. Cuba kalau bos tak ada, gaji tak ada. Datang? Tak datang. Kita datang sebab bos ada. Kalau bos tak ada, tak datang. Jadi sepatutnya kita beramal dengan sengajanya, rela datang maghrib, rela sebab Allah yang ada. Semua ni tak ada. Jadi aku nak ngadu ke Allah, bagi adakan apa yang aku tak ada. Ngadulah ke Allah. Kemudian maghrib isyak duduk, tak buang masa tuan-tuan. Sebab semua yang kat luar tak ada. Orang pergi cari benda yang tak ada. Walhal memintalah kepada Allah yang maha ada. Tak buang masa. Walaupun orang nampak macam tak ada kena-mengena. Duduk setengah jam, 1 jam. Aku niaga dapat duit. Ni malah. Walhal apa yang di luar sana itu bermula tiada. Jadi selagi mana kita berurusan dengan yang maha ada, walaupun duduk macam ni nampak macam tak buat apa-apa. Anda yakin anda tak buat apa-apa? Inilah nanti menjadi asbab kadang-kadang benda yang kita buat di luar sana, kita buat sikit jadi. Sebab Allah ada kan. Kerana kita datang ibadah, Allahnya ada kan. Bila kata Allahnya ada kan, setara yang tak beribadah pun Allah ada kan. Yang beribadah, cuma kadang yang beribadah pun salah niat. Itu kadang dia jadi macam sedih juga tu. Saya dah buat semua dah, tapi tak senang juga saya. Sudah katanya. Kalau ikutkan, memang senang tuan. Susah tetap susah. Tapi hatinya senang dia. Tak sempat nak susah hati. Tengok para anbiya, terutama Nabi Muhammad SAW. Walaupun diuji dengan tahun duka dan setapo, tapi itulah tahun satu-satunya tahun yang Allah, ulama dan para ulama semua meletakkan tahun itu tahun duka dan setapo. Tak adalah pula setiap tahun tu duka dan setapo. Tak ada. Tahun tu je. Yang lain itu semua Nabi fight, semangat, Islam maju, bangkit. Sebab apa ya maksudnya? Sebab segala yang ada tu milik Allah. Allah ada. Jadi datanglah solat, datang ibadat dengan sengaja. Kadang orang nak kempen datang isyak kan. Azan. Azan. Okey, bagi azan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله رب هذه الأمة والسلام صلاة القائمة إنك لت يا رحمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا بسم الله. Belum. Tadi. Tadi. Dah. Baik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Subhanallah, subhanallah. Oh, oke.
Subhanallah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Kita sambung dan buat kesimpulan. Beribadah kepada Allah SWT tidak akan berlaku kecuali dengan niat yang jelas, iaitu sengaja beribadat hanya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sengaja berbuat demikian pula tidak akan tercapai matlamatnya kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala secara tepat. Dengan kata lain, tidak berlaku penyembahan kecuali dengan niat, dan tidak berlaku niat kecuali dengan ilmu mengenal Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Justru amat penting bagi setiap yang bergelar Muslim untuk mengenal Allah SWT sebagai asas kepada pembangunan kerohanian dan pengabdian seorang hamba. Mengenal Allah SWT adalah satu suruhan Islam bagi setiap yang mukallaf dan tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan dunia hingga ke akhirat. Orang kata kalau ngaji agama ni, contohlah bab solat ni, solat kan tak ada kena dengan kerja kat luar tu. Dia boleh buat pilihan lah. Saya dah tahu solat, jadi saya tak payah ngaji lah pasal solat. Saya boleh tahu, okey. Kalau saya kerja pun, solat pun bukan yang boleh buat 24 jam, okey. Faham? Okey. Tapi nak bagi tahu tentang Allah daripada dunia ke akhirat pakai. Kita duk kerja tu, macam kita bincang. Yang bagi ada bukan diri, Allah yang ada kan. Sebab tu bagi orang yang tak mengenal Allah, dunia ni dia akan jadi apa? Diperbudakkan. Sibuk manjang, akhirnya dikerjakan oleh dunia. Bukan kerja, saya ni kerja dunia, tak, dikerjakan dunia. Dalam rangka menjayakan kehidupan seseorang di dunia dan akhirat, Allah SWT perlu diakui oleh hati. Ini kaedah dia. Macam mana cara je? Pertama mesti mengaku dengan hati. Tasdiqu bil qalbi. Kemudian menerusi lidah, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sempurnakan dengan amalan zahir yang Allah jadikan. Allah dah jadikan solat untuk kita. Aqimus solat. Maka kita zahirkan dengan solat. Itu tiang imanuddin. Dan juga datang masjid. Kalau bukti beriman, itu juga zahir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Datang majlis ilmu pun sama juga, kerana kita sifat jahil, Allah Maha berilmu. Barang siapa yang kata aku tahu dah, mana dia tak kenal tu. Kita datang majlis ilmu bukan sebab kita dah tahu, tapi sebab kita kenal. Hanya Allah Ta'ala saja yang Maha tahu. Baik. Jadi penutup jemaah sekalian, kata Imam Syafi'i, ini kaedah dia. Bagaimana aras ataupun kayu ukur untuk kita belajar akidah ni macam mana? Kata Imam Syafi'i dalam Fiqhul Akbar, setiap individu dituntut supaya meyakini Allah SWT sebagai akidah secara jazam. Jazamnya apa? Putui. Dia tak ada tergantung-gantung. Yakin Allah boleh bagi rezeki? Yakin. Yakin. Tapi tahulah saya pun kerja juga, tapi rezeki dia mula kata ada bunyi-bunyi. Kadang-kadang tak benar. Betul kalau boleh bagi rezeki, habis dah. Habis dah, tak lengkap itu. Siapa bagi rezeki? Allah. Yakin? Yakin. Kalau orang yang yakin Allah bagi rezeki, dia takkan pernah putus asa. Dia buat kerja non-stop. Dia buat kerja. Tak boleh A, tak boleh B, tak boleh C. Semua bukan bagi rezeki itu benda Allah. Dia tak ada istilah nak cari semangat. Semangat dah dapat. Tapi bila orang nak cari semangat tu, maknanya pertama dia tak putus lagi mengenal Allah. Dia masih nampak lazat rezeki. Kalau saya tak usaha tak datang rezeki, Ustaz. Masalahnya itulah saya dah usaha rezeki tak datang juga. Dia keliru. Kalau kamu yang datangkan rezeki, kamu tak payah risau lah. Carilah rezeki, dapat. Kadang dah dapat, tak dapat juga. Takut juga dengan persaingan. Takut juga dengan orang sailang potong. Takut juga. Takut. Maknanya apa? Maknanya tak kenal.
Kalau kenal rezeki itu milik Allah, takkan boleh orang curi. Orang boleh curi duit kita, tak boleh curi rezeki kita. Itulah keyakinan yang jazam. Tak hilang rezekinya. Datang solat, contoh. Nanti kan hilang rezeki, kan semua lari. Siapa kata? Dia kena jazam. Nak jazam ni, yakin. Barang yakin ni panjang cerita ni, tapi kita ambil buah dulu. Pertama jazam. Dia ni putus. Tidak bersangka-sangka. Bukan secara syak wasangka ataupun tanggapan, zon. Mungkin ya kot, tahulah. Dia macam, yelah Allah juga. Tapi kalau kita tak macam ini, macam mana? Tu tegak diri solat pun tak kemas kan? Dia kena yakin. Tak ada lagi bersangka-sangka. Dan yang ketiga, tidak hanya menurut kata orang. Dia panggil taklid. Menurut kata orang tanpa berfikir sendiri. Tak boleh nak fikir. Dia sebut tentang Allah, tahulah. Malas lah fikir pasal Allah. Tahulah saya tak faham. Saya nak beramal dia. Habis. Dia kena boleh syarahkan. Dia kena boleh sebut tentang Allah, dia boleh terangkan dengan ilmu yang jelas. Dan ini kita akan belajar dalam perbahasan akidah dalam kitab pengajian kita ni. InsyaAllah sebulan 2 kali. Minggu depan, hari Selasa, jumpa lagi dah. Selasa minggu ketiga, minggu keempat. InsyaAllah. Senin, Selasa. Wallahualam, itu saja. Mohon maaf saya ada kekurangan. Kata-kata tukang bicara yang penyampaian, hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan itu pada malam yang penuh barakah ni. Sehingga kita bertemu lagi bersih akan datang. Aqul qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab.